La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahfuz, Ayahanda Datuk Dr. Mahfuz bin Muhammad, Ahli Majlis Syura Ulama PAS, juga sebagai pengurusi sidang As-Sabiqun Malaysia. As-Sabiqun itu semua bahasa Arab, makna dia orang lama. Dan dalam PAS ni tuan-tuan semua orang lama ni ramai. Oleh kerana lama ni dia tak nak pencen, mereka tak nak pencen perjuangan kerana mereka faham dan mereka dengan penuh rasa tanggungjawab telah menyerahkan jawatan-jawatan besar dalam parti serah pada orang muda. Mereka terus bekerja. Maka saya ingat lagi masa saya jadi AJK Pusat tu dicadangkan supaya ada satu unit besar, satu lajnah besar diluluskan untuk himpun dan susun balik. Walaupun mereka tak berjawatan, tapi mereka masih boleh terus menunjang sampai matilah, sampai akhir hayat. Sebagaimana pimpinan-pimpinan para ulama kita terdahulu. Alhamdulillah Datuk Dr. Mahfuz dia menggalas satu lajnah yang besar, iaitu kita namakan sidang As-Sabiqun Malaysia. Yang berbahagia Al-Fadil Kekanda Ustaz Abdullah bin Hussein, Pesuruhjaya PAS Negeri Johor, juga Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional Negeri Johor. Sahabat saya zaman pemuda ni sampai sekarang lah, Saudara Muhammad Arifi Riyazul. Banyak kali saya ulang nama ni. Masa saya ketua pemuda dulu. Arifi Riyazul. Saya ulang nama supaya tak bertukar. Bin Paijo. Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Esko Dewan Pemuda PAS Malaysia. Yang berhormat, ini kawan orang besar Red Warrior Kelantan, Hashim Mustafa, almarhum Hashim Mustafa, Saudara Muhammad, yang berhormat Muhammad Radhi Makdin, Ahli Dewan Undangan Negeri Alor Mengkudu Kedah, juga sebagai Esko Kerajaan Negeri Kedah yang baru. Tahniah saya ucapkan. Fadil Ustaz Mahfuz bin Roslan, Ketua Pemuda PAS Negeri Sembilan, juga Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Sembilan. Tak lupa pada sahabat saya satu angkatan, Fadil Ustaz, Yang Berhormat Ustaz Muhammad Yusni Mak Piah, dan juga rakan-rakan daripada Parti Bersatu, Parti Gerakan, seterusnya muslimin-muslimat tuan-puan, terutama sekali para pengundi bagi PRK N13 SIM Panjerang yang saya kasihi semua. Pertama tuan-puan semua, saya rasa nak ucapkan syukurlah depan ramai-ramai pada Allah Ta'ala kerana pada malam ni saya dapat bersama tuan-puan semua. Baru pagi semalam lewat saya sampai ke negeri Johor. Rindu nak mari ke bumi Johor Darul Takzim. Mari pula pada masa yang amat tepat lah. Masa pilihan raya kecil. Saya daripada kecil lah sampailah sekarang ni di bawah didikan almarhum ayahanda. Rasa benarnya kita berada di bumi jihad pilihan raya. Tak kira lah pilihan raya besar ataupun kecil. Terasa besarnya keberkatan berada masanya dan tempatnya perjuangan. Seperti yang ayahanda Datuk Dr. Mahfuz sebut saat inilah. Saya masih ingat lagi, orang pun sebut sama pada almarhum ayah. Dia kata, Tok Guru ni, orang yang kata ni bukan orang kampung. Profesor, doktor. Dia kata, kalaulah Tok Guru ni Aziz ni, dia tak main politik, dia akan lebih hebat lagi dalam dunia ilmu. Siapa yang kata ni, saya masih ingat, orang yang kata tu orang yang bergelar profesor universiti. Bagi dia rugi tu Guru Aziz ni main politik. Kenapa? Kerana ilmu dia tinggalkan, baca kitab dan sebagainya. Itulah tuan-puan semua gambaran satu masa dahulu. Ketika PAS masuk pilihan raya dan tak ada siapa yang nak undi PAS. Undi pun tak banyak. Akhir sekali bertanding 8 kali, 7 kali kalah, 1 kali menang. 7-1 macam
Liverpool lawan MU. Ni tuan-tuan semua, itu cerita dulu. Hari ini berbeza. Adakah hari ini berbeza sebab PAS, saya cakap mengenai PAS dulu, kemudian kita masuk Perikatan Nasional. Adakah PAS dulu tak sama dengan PAS sekarang? PAS sekarang dipilih, PAS dulu tidak dipilih. Apa dia tidak? Tuan-tuan semua. Tidak dipilih dulu kerana orang tak jelas perjuangan PAS. Dia tak nampak hala tuju. Mikrofon pada masa itu tak kuat. Murah kan? Hari ini kita bercakap sikit pun suruh Malaysia dengar. Ini ada video kamera kan? Saya bercakap perlahan pun orang dah dengar. Dulu terpaksa pikul. Kemudian orang tutup jendela, tak nak dengar, lari. Cerita-cerita dulu tuan-tuan semua. Akhir sekali orang tak faham perjuangan PAS. Sedangkan kalau kita belik, saya sebagai nak kata muda, dah tak muda dah sekarang, 50 lebih. Kalau kita dengar cerita lama, baca sejarah-sejarah, kita akan dapati pimpinan pejuang PAS dulu jauh lebih hebat daripada hari ini. Kentalnya mereka, istiqamahnya mereka berjuang. Tapi rakyat, orang ramai pada masa itu, Allah Ta'ala tak bagi peluang untuk mendengar dengan jelas. Akhir sekali bila masuk pilihan raya, tak menang. Nampak semua, adakah tak menang tu tak benar? Jawab dia tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia seorang-seorang dia di Mekah. Dia tengok masyarakat Mekah, ahli keluarga dia rasa tak betul. Dia nak berkongsi, dia tak tahu nak berkongsi dengan siapa. Ada seorang dua kawan-kawan isteri dia. Akhir sekali, cara terbaik untuk dia, orang anak muda panggil sekarang healing. Dia pergi ke Gua Hira. Kita pergi tepi pantai, masuk hutan, tempat rekreasi. Nabi SAW dia masuk gua untuk dia redakan selalu rasa tak selesa tubuh dia. Sehinggalah Allah Ta'ala buka dia dengan ilmu wahyu. Dia jadi Rasulullah SAW. Maka dia keluar. Bila dia keluar dengan sesuatu yang paling benar untuk manusia di dunia, dia bawa sesuatu yang paling benar. Dia bawa kalamullah. Di bumi ni tuan-puan semua, semuanya makhluk. Semua, saya makhluk, tuan-puan semua, mikrofon ni makhluk, semua makhluk. Satu je yang tidak makhluk. Kalamullah yang ada di depan kita. Kata-kata Allah. Allah Ta'ala ni mutakallim. Kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala dengan rahmat dia untuk melafazkan kata-kata Allah. Itulah satu-satunya yang ada di dunia ni yang bukan makhluk. Ulama kita bahas. Dan Allah Ta'ala bagi pahala. Bukan pahala yang biasa-biasa, tuan-puan semua. Kita sebut bis. Bis. Kita dapat. Kalau kita niatkan itu adalah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah dapat 20 pahala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala amat suka hamba dia melafazkan kata-katanya. Yang dia turunkan melalui Jibril AS kepada Rasulullah SAW. Untuk kita baca, Nabi baca pada kita. Seterusnya, Allah Ta'ala minta kita memahami isi Al-Quran. Inilah yang Nabi kita bawa. Tapi pada hari pertama, tahun pertama, 10 tahun, Nabi berjuang di kota Mekah. Sehinggalah 13 tahun sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Kalau Nabi masuk pilihan raya, memang hilang deposit. Bukan 8-0 lah, 13-0. Kalau tiap-tiap tahun pilihan raya. Kenapa orang Mekah tolak? Adakah orang Mekah tolak Nabi tak benar? Al-Quran tak benar? Jawapan dia tidak. Tapi kenapa? Kerana orang Mekah masa itu tidak diberi hidayat oleh Allah Ta'ala untuk mendengar kejelasan wahyu Allah Ta'ala. Sehinggalah bila Allah Ta'ala mahu, maka tidak semena-mena orang luar yang mendengar. Nabi berhijrah di Madinah. Pada hari pertama Nabi menjejak kaki di Madinah, orang tak pandang dah kepada pemimpin yang hendak dilantik sebagai pemimpin pada masa itu. Dalam riwayat sebut Abdullah bin Ubay, kita kenal semua ya, ketua munafik lah. Abdullah bin Ubay ni pada masa Nabi sampai, anak buah dia ni duk ikat apa? Manik. Duk ikat manik. Nak buat mahkota, nak tabarkan dia jadi pemimpin. Nak jadi apa kita panggil Perdana Menteri kota Madinah.
Menteri Besar ke Perdana Menteri Kota Madinah. Orang tak berpaling lagi pada dia. Kenapa? Kerana yang datang tu adalah orang daripada langit. Utusan Allah daripada langit. Abdullah bin Ubay ni lantikkan sama-sama sendiri. Maka pada hari pertama lah Nabi jadi ketua negara. Dan di situ Nabi memperoleh kekuatan. Selepas 13 tahun. Lepas semua begitulah parti PAS. Saya tak kata PAS ni sama dengan, nak sebut dia arus jalan perjuangan Islam. Tidak pelik bahawa Islam ni bermula dengan dalam keadaan dagang orang tak kenal. Tapi lama-lama Allah Ta'ala tak akan biarkan. Islam ni agama dia. Apabila dia tengok manusia hamba dia ni istiqamah, yakin dengan perjuangan, terus berjuang daripada bapa pada anak, anak pada cucu, maka sampai masa Allah Ta'ala bagi petunjuk. Tuan-tuan semua. Menang, parti PAS ni menang satu-satu. Dan Allah Ta'ala bagi mengikut kehendak Tuhan. Dia tak bagi negeri kaya macam Johor. Dia tak bagi PAS menang di Johor dulu. Dia bagi negeri hak paling miskin. Orang tak heran pun tahun 90 PAS menang di Kelantan. Alah Kelantan. Bagilah kat PAS. Kita nak tabir Kelantan pun letih je. Kenapa? Miskin. Allah Ta'ala bagi. Tuan-tuan semua rupa-rupanya ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Dalam kehidupan ini tuan-tuan semua. Orang kaya, bila jadi susah, belum tentu dia boleh hidup. Tapi orang miskin, kalau dia berjaya hidup dalam miskin dia akan lebih mudah untuk hidup masa zaman dia kaya. Masa zaman dia senang. Begitulah. Hari ini, dulu orang kata PAS ni layak ke tak layak nak mengentah. Pandai ke tak pandai PAS nak mengentah negeri ni. Hak Malaysia tak usah kira lah negeri ni. Orang duk petikai tu dulu. 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Tapi hari ni tuan-tuan semua masuk pilihan raya PRK, PRN di Kedah pun ni, 6 negeri pun ni. Orang tak cakap dah PAS ni layak ke tak layak. Orang bercakap siapa lebih layak. Siapa lebih layak. PN ataupun PS. Hilang dah, orang tak fikir dah PAS tak layak. Sebab apa? Kamu nak kata PAS tak layak macam mana? PAS ni dah berpuluh tahun memerintah negeri. Dan dah memerintah dah Malaysia. Dah ada bukti di depan. Kejayaan. Tinggal lagi siapa lebih layak. Dan di depan kita dalam politik Malaysia tuan-tuan semua dah merintah. Parti muda yang baru tumbuh pun dah merintah dah. Apa Syed Saddiq, orang Johor kan? Anak muda Johor yang hebatlah, bagus. Semua dah parti dah merintah. Maknanya kita sekarang, rakyat sekarang adalah masa untuk rakyat menilai. Menilai depan mata siapa yang telah ada bukti layak. Ada keupayaan. Ada kemampuan untuk memerintah di zaman, di sebuah negara yang penuh dengan cabaran. Hari ini, macam-macam cabaran. Dan puan-puan semua, Alhamdulillah, puan-puan semua, PAS hari ini, sebagaimana jalan cerita dia, saya sambunglah yang Datuk Mahfuz sebut tadi. Daripada kita seorang-seorang, parti lain nak bersama PAS ni, takut. Takut, tak yakin, macam-macam lah. Tapi dalam sejarah PAS hari ini, puan-puan semua kita tengok bahawa PAS ni dah berkawan dengan semua. Semua. Ya, kita dah bersama dengan UMNO 2 kali. Dah bersama dengan PKR pun bukan sekali. Dah bersama dengan DAP. Semua dah bersama tuan-tuan semua. Dan tuan-tuan semua, kita tengok bahawa walaupun kita berpisah, lepas tu kita berpecah, tapi perjuangan PAS tak pernah berubah. Walaupun orang yang berubah, tempat menang, tempat kalahnya berubah. Tapi perjuangannya adalah asli. Iaitu perjuangan Islam. Duduklah dengan siapa pun. PAS bersama UMNO ke, bersama dengan PKR ke, bersama dengan DAP ke. Tuan-tuan tak pernah tengok satu masa PAS meninggalkan perkataan Islam. Orang nak kata apa, katalah. Tapi kita terus. Bahawa kita yakin. Tuan-tuan semua bahawa Islam adalah penyelesaian kepada semua masalah. Kepada semua masalah dalam negara kita. Alhamdulillah hari ini perjuangan PAS orang dah jelas. Orang dah jelas. Kata orang sekarang ni, orang tak kata dah kecuali orang kata sama ada PAS ni dia berjuang Islam, dia tipu ataupun tak tipu tu je. Dia nak kata PAS ni dah lari daripada, tak boleh. Kenapa? Kerana PAS terlalu jelas dengan Islam dia. Alhamdulillah tuan-tuan tengok
bila kita terus istiqamah hari ni, segala isu negara, kita yakin kita boleh selesaikan. Hari ni, malam ni, tuan-tuan semua, kalau orang kata, mari saya cabar PAS, buat pasukan bola malam ni. Alah, kejap je. Alah. Pasukan bola, buat malam satu tim pasukan. Boleh. Cuma saya tak boleh masuk lah, sebab saya Red Warrior down sekarang. Dia pernah pilih JDT, hijau kuning boleh. Red Warrior kita rehat dulu, bahagian lain. Kalau hiburan, nak suruh PAS selesaikan masalah hiburan, kita bagi masalah je. Dr. Mahfuz kata, menari nanti dulu, menari bak lain. Nak sebutnya daripada hal kecil, anak muda, cabar PAS. Kita sahut. Kita mampu untuk selesaikan masalah. Saya ingat di Kelantan dulu, tuan-tuan semua. Masa kecil dulu, Ustaz, saya tak boleh pergi malam-malam pergi Pak Dikir Barat. Ayah tak bagi. Dikir Barat kan ni Kelantan ni, sampai sekarang ni lah. Tapi dulu masa saya belajar, saya tak boleh pergi. Malam ke ada program ni lah, Majlis Dikir Barat. Sebab apa? Sebab Dikir Barat masa tu, dia tak terkawal. Yang belum pemerintah lah, dia tak kawal. Sebab biasalah berhibur kan. Bila berhibur ni, orang Dikir ni dia, bahasa Kelantan dia sedap. Kadang-kadang mencarut. Kita dengar mencarut. Ayah saya kan dia tak mungkin semua orang tak suka mencarut. Tok guru kan. Dia tak bagi anak dia ni mencarut, mendengar. Walaupun mencarut ni sedap lah. Kata orang perempuan begini. Yalah cerita apa sahaja. Tapi bila nak sebutnya, bila kita merentah, Dikir Barat ni, dalam majlis PAS ni, penuh dengan Dikir Barat. Penyanyi-penyanyi Dikir Barat pun bila sebut majlis PAS, mereka segera datang. Dan isi Dikir Barat hari ni tak ada dah mencarut. Kalau nak dengar mencarut juga mungkin adalah belah selatan Thailand. Dia tak ada peraturan situ kan. Adalah sikit-sikit. Saya nak sebut. Wayang apa ni, Mak Yung, wayang kulit, apa-apa hiburan yang dulu dilihat tak boleh kalau sebut Islam. Hiburan yang akan mati, dia tidak. Sukan, macam-macam sukan tuan-tuan semua. Ini orang kata sukan renang wanita, gimnastik. Oh ini memang 100% tak boleh. Tuan-tuan bukan. Islam dia tak tutup. Dia hanya kawal. Dia hanya buat satu garis panduan. Dan semua yang kita buat di Kelantan, di mana di Terengganu, di mana yang PAS merintah lama, dan alhamdulillah Kedah merintah dengan mudah. Sebab dah ada dah. Dia hanya apply je. Apa yang Kelantan buat, Terengganu buat, Kedah buat. Makin laju. Bila ada Syekh Nusi ni, makin laju kan. Tergelah habis negeri lain. MB yang Muhammad Sanusi ni. Maknanya orang nampak, tuan-tuan semua, PAS bukan, orang tak boleh kata masalah PAS mampu tak mampu. Siapa lebih mampu hari ni? Dalam isu negara, tuan-tuan semua hari ni, bila yang merintah hari ni adalah PS. Yalah, kita hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita hormat semualah, orang-orang lama. Ya. Tapi, adakah mereka paling mampu? Adakah mereka PS ni paling mampu? Ya, dia tidak juga. Tak juga. Dah setahun, dah hampir setahun memerintah ni, dengan gabungan dia panggil kerajaan perpaduan ni, rakyat tak boleh nak tengok buah yang manis daripada pemerintahan mereka. Mereka kata bagilah masa. Yalah, masa berjalan ni kita bagi ni. Tapi tak nampak-nampak pun lagi. Tak nampak pun lagi. Apa nak berlaku esok hari, buktikanlah. Tapi setiap hari itulah rakyat menilai. Dan tuan-tuan semua, hari ini kalau kita tengok dalam sehari dua ni, Tok Guru dipanggil oleh pihak keselamatan ya, untuk bagi, dia panggil apa, statement. Isu yang berkait dengan pengampunan diraja yang ada dalam perlembagaan ni. Tok Guru ada sebut sedikit islah, kita panggil pihak lawan kata tak puas hati. Kata panggil. Dan kata pihak polis kata nak bawa ke mahkamah. Tuan-tuan semua, ia adalah hukum agama. Di mana-mana pun menjadi indah apabila hukum agama ni dibincangkan di peringkat mana sekalipun. Bila kita bawa dulu RU 355 kan. Kita bawa bermula di Kelantan. Bermula isu hukum hudud ni. Orang hentam. Tapi Tok Guru, almarhum Tok Guru Ni Aziz, ni dia buat tiap-tiap tahun hari hudud. Supaya apa? Dia kata, kalaulah cerita hukum hudud yang payah dipahami ini
hanya diajar di balai sah, di masjid, sampai bila pun hukum Allah Ta'ala ni tidak akan dikenali oleh manusia. Maka almarhum ayahanda ni dia pandai politik kan. Jadi sengaja dia bakar. Orang sejuk dia bakar. Supaya apa? Supaya orang bercakap pakai hukum Islam. Orang nak kata, katalah. Orang nak fitnah, fitnahlah. Tapi akhir sekali hukum hudud ni daripada negeri Kelantan dah jadi RU35 di Parlimen. Dibentang, Tok Guru Presiden bentang di Parlimen. Walaupun tak berjaya lagi, tapi alhamdulillah dalam tak berjaya tu orang mula bercakap. Orang-orang yang dulunya tolak Islam 100%. Sebut hukum Islam mereka anti-Islam. Tapi mereka mula lunak hari ini. Mereka melihat keadilan Islam walaupun tak dilaksanakan lagi. Begitu juga sehari dua ni. Yang tunggu kena soal jawab dengan polis ni. Isu apa ni, kisah kan. Pengampunan. Kalau nak ampun, kena tanya mak ayah, kena tanya ahli keluarga dulu. Jangan kita mudah-mudah. Kenapa? Kerana hukum daripada langit dah ada. Mengapa kita tak pandang? Kita seorang Muslim. Tengok pada Allah, tengok pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Barulah kita boleh bercakap. Ini tuan-tuan semua perjuangan PAS. Berpuluh tahun. Yang tak pernah kenal penat lelah. Dituahmah macam-macam. Tapi kita yakin, kita kalah bukan kerana kita tidak benar. Membawa agama Islam dalam politik ini. Tapi kita kalah dulu kerana orang tak berapa nak dengar lagi. Tapi hari ini orang tak boleh nak halang dah daripada rakyat. Tak boleh nak halang dah rakyat daripada mendengar. Ini, apa ni kita panggil, alat teknologi ni dah sampai di mana-mana. Alhamdulillah, anak muda yang dulu, anak-anak muda kita, umur 18 tahun, 19 tahun, yang tak reti, tak tahu apa politik. Mereka hanya tahu baca, ambil SPM, kemudian main bola, kemudian berhibur. 3 tu je anak muda. Tapi bila dicadangkan anak muda umur 18 tahun mengundi, kita pemuda PAS, saya pada masa itu bersama muda bincang, kita suruh bagi. Kenapa? Kerana kita yakin umur 18 ni umur pahala dosa. Umur pahala dosa. Akil balik kita panggil. Jadi mereka layak di sisi Allah untuk berfikir semua perkara. Termasuklah perkara yang berat-berat. Hari ini orang bercakap dalam dasar pendidikan negara, soalan pun arah tinggi, buku pun arah tinggi. Tapi kalau politik arah rendah, maka rugilah. Alhamdulillah, kerajaan luluskan 45 tahun baru ni. Akhir sekali mengundi baru ni. Yang 18 tahun boleh mengundi. Dan mereka dengan bantuan alat-alat moden media baru ni, mereka faham. Mereka faham parti mana yang lebih layak. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita PN ni dapat undi yang besar dalam pilihan raya baru ni, walaupun tak dapat merintah. Tapi jumlah besar yang kita tak pernah fikir kita dapat dengan jumlah yang begitu besar. Walaupun lawan kita juga adalah parti-parti besar yang memerintah pada hari ini. Ini tuan-tuan semua. Saya sebenarnya, itulah, nak kena berhenti dah. Saya sebenarnya, terima kasihlah kerana beri peluang saya bercakap malam ni. Lama dah tak bercakap politik ni. Saya berehat, berhenti daripada jadi YB di Bacok baru ni. Minta dengan Tok Guru nak rehat sekejap. Nak bina balik kehidupan. Dah umur 50 rasa tua. Saya tiap kali saya gunting nampak putih je. Aku nak jadi Mahfuz Umar ni putih ni. Putih semua. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua, saya balik belajar dulu. Cerita sikit salah. Balik daripada India, balik pada Mesir. Yalah, mungkin kerana saya anak Tok Guru Ni Aziz. Saya diberi jawatan awal. Daripada muda kawasan naik ke negeri, naik ke pusat. Saya sentiasa di atas. Saya tengok daripada atas lah. Jadi sampai masanya umur 50 ni saya turun balik jadi ahli PAS biasa. Saya tengok daripada bawah. Alhamdulillah. Dalam tempoh dekat setahun ni saya tengok daripada atas, daripada bawah ke atas tu. Saya rasa lebih luas pandangan saya. Saya yakin dengan perjuangan, istiqamah untuk meneruskan perjuangan. Dan walaupun rasa nak rehat lagi, tapi parti minta saya juga galas juga jawatan-jawatan untuk kekal bersama kawan-kawan pimpinan. Ngau salah ni lama dah. Berehat tak jumpa, salah hari ni dapat jumpa. Saya terima kasih banyak-banyaklah kepada kerajaan negeri Parti PAS kerana semalam saya dah dicadangkan nama saya di Dewan Negeri di Dun Kelantan untuk galas satu jawatan baru untuk jadi senator di Dewan Negara. Doakanlah tuan-tuan semua. Semoga saya dengan pengalaman yang ada, saya dapat beri yang terbaik untuk
PAS dan juga Perikatan Nasional insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perikatan, perikatan, perikatan.